وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين ورفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim, ulama, seluruh barisan kepimpinan masjid Kota Damansara, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan pada waktu malam ini dengan himpunan yang cukup baik. Pada malam ini masuk malam ke-9 kita bertarawih. Rasa macam baru beberapa hari saja kita berpuasa. Namun itulah yang disebutkan bahawa bagaimana keberkatan-keberkatan yang Allah berikan itu semakin sempit. Ketika mana Ramadan itu Allah datangkan dengan dibukanya pintu-pintu syurga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dirantainya syaitan-syaitan, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa saja amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya. Antara perkara yang kita selalu sebut bertepatan dengan ayat yang saya bacakan sebentar tadi, 135 surah Ali Imran. Allah memberitahu kepada kita, adapun orang-orang yang apabila melakukan sesuatu perbuatan yang keji, fahisyah, bukan saja dosa, bahkan perbuatan yang keji, ataupun dia zalim diri dia sendiri dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dengan meninggalkan apa saja yang diperintah oleh Allah, yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah zalim. Yang dipanggil az-zulmu itu, zalim itu wada'u syai' fi ghairi mahallihi, letak sesuatu bukan pada tempatnya. Dengan mudah fahamnya, lawan bagi zalim itu ialah adil. Adil itu ialah memberikan hak sesuatu itu pada haknya, itu adil. Bukan bila kita sebut adil, adil ialah maksudnya sama rata. Tak semua benda yang kita panggil adil itu sama rata, tidak. Kerana banyak yang kita lihat dalam kehidupan ini yang dikatakan al-adlu, adil itu tidak sama rata. Secara matematiknya kalau kita lihat RM1 bagi 2 memang dapat seorang 50 sen. Tetapi keadilan pada pandangan Allah berbeza pada pandangan makhluk-makhluknya. Sebagai contoh, Allah telah meletakkan keadilannya. Bila lahirnya anak laki-laki, kita disunatkan supaya melakukan apa? Kenduri akikah. Walaupun hukum itu sunat, tetapi sunat yang dituntut muakkadah. Dan bila laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Apabila meninggalnya seorang ayah, lalu ada 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu secara paraidnya laki-laki mendapat 2/3, perempuan 1/3. Inilah namanya al-adlu, keadilan. Maksud adil itu bila kita memberikan sesuatu pada haknya.
Dan hamba, sifat hamba, dia menjadi hamba kepada Allah, itu haknya, tanggungjawabnya. Lalu dalam keadaan terkadang sifat hamba kita itu kita culas dan kita lalai. Lalu dia teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila masuk Ramadan, dia teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita lihat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulang dosa yang mereka lakukan itu. Arti kata lain, mengulang dosa yang pernah dia bertaubat. Dalam adab kita bila bertaubat, yang disebut ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dikatakan taubat, yang namanya taubat nasuha itu, apabila seseorang bertaubat, dia tidak akan mengulangi dosanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sepotong hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seseorang anak Adam itu apabila melakukan satu dosa, apabila dia bertaubat, maka apabila dia bertaubat, lalu kalau dia buat maksiat, idza akhta'a khati'atan, maka akan digoreskan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan digoreskan di hatinya itu satu titik hitam. Fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa rana alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Adapun apabila dia itu bertaubat, dia tinggalkan dosanya, kemudian beristighfar dan dia bertaubat, saqula, maknanya maka titik-titik hitam itu akan apa? Akan hilang. Tetapi masalah lain yang berlaku, wa in zada, sekiranya dia itu dah setelah dia bertaubat, wa in ada, sekiranya dia itu kembali melakukan dosa yang sama, zida fiha, akan bertambah banyak lagi titik-titik hitam yang akan ditempelkan di atas hatinya, sehinggalah Nabi menyebut hatta ta'luwa, maksudnya sehingga memenuhi hati-hatinya. Dan ketika mana hati sudah hitam dengan titik-titik dosa, maka hatinya menjadi keras, akhirnya menjadi mati. Ketika itu tidak ada lagi jalan untuk pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan bulan Ramadan yang sampai kepada kita ini, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, dia nak kita ni rujuk balik kepadanya. Sebab itu kalau kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab itu bila kita sebut hadis ni banyak Abu Hurairah tuan-tuan, ini sahabat yang banyak mendampingi Nabi masa hidupnya. Sebab itu orang yang banyak kalau kita belajar, orang yang selalu rapat, bukan saja rapat, masa belajar dia duduk dekat dengan ustaz, tetapi dia banyak berkhidmat, dia banyak hidup muayyashah, mulazamah dengan tok-tok guru. Sebab itu kalau kita lihat yang banyak menghafaz hadis Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pembantu Nabi, kata kasarnya khadam pada Nabi. Bukan Nabi nak menkhadamkan dia, tidak. Tetapi seperti Abu Hurairah ini, dia sangat rapat dengan Rasulullah. Kita jumpa dengan nama Anas bin Malik, dia sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang-orang ini, sahabat-sahabat yang mulia ini, dia banyak meriwayatkan hadis yang cukup banyak. Antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah saja meriwayatkan 5,375 hadis. Ada riwayat kata 5,374 hadis. Apapun 5,000 hadis yang datangnya daripada Nabi, nak sebutnya 5,000 hadis lebih datang daripada Nabi, dihafal, dijaga dalam dada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu bukan sebarangan orang. Walaupun dia duduk dengan Nabi 3 tahun,
Dia peluk Islam 8 hijrah, Nabi wafat 11 hijrah. 8, 9, 10, 11 3 tahun bersama Nabi, tapi dia dapat lebih banyak daripada sahabat yang dah bersama Nabi ketika di zaman-zaman Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah dan mulazamah bersama Rasulullah. Namun dia lebih lagi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dalam hadis-hadis dia, kita lihat beberapa hadis ini untuk kita faham dalam konteks Ramadan ini, apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita dalam tempoh yang tak sampai sebulan pun sekarang. Tu yang biasa kita dengar orang kata 9 malam dah. 9 malam, malam ke 9 tarawih dah. Esok malam ke 10 tarawih dah. Esok malam ke 11 tarawih dah. Kemudian disebut apa lagi? Dah masuk kubur dah. Nak sebutnya apa? Dah masuk sampai kubur dah. Asyik duk mengeluh tanpa ada ketekunan dalam mencari ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita. Lalu Abu Hurairah kata, biasa hari ini kita dengar, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iaitu barang siapa yang berpuasa dengan penuh, pertama keimanan, yang kedua wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu. Yang kedua, kita jumpa hadis daripada Abu Hurairah juga yang berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maksudnya kalau kita mengambil kira yang disebutkan oleh antaranya tabi'in, ulama tabi'in, iaitu Sa'id Ibnul Musayyib. Ada yang sebut nama dia Sa'id Ibnul Musayyib. Mana-mana pun bolehlah. Tapi nak sebutnya tabi'in yang alim ini kata dalam menafsirkan, memahamkan pada kita Lailatul Qadar, bidayatul khair. Kan permulaan kebaikan Lailatul Qadar itu pada isyak-nya. Dan sebab itu orang yang istiqamah dengan isyak dia dalam bulan Ramadan, dia sudah kena tempias Lailatul Qadar, tuan-tuan. Tempias Lailatul Qadar itu dia dah kena dah. Dan berkata Asy-Sya'bi, juga seorang mufassir, Asy-Sya'bi kata kelebihan Lailatul Qadar itu malam dan siangnya sama. Nak sebutnya sampai tahap itu melimpah ruahnya rahmat Allah, lailuha kanahariha, naharuha kalailiha. Siang dan malamnya sama, dan malam dan siangnya sama. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Faraq kata, malam Lailatul Qadar itu kelebihannya Allah tuliskan kebaikan saja. Malam-malam lain orang buat baik Allah tulis, orang buat jahat Allah tulis. Tapi bila kena malam Lailatul Qadar, Allah tulis hak baik saja. Walaupun begitu keadaannya, siapa yang menggunakan kesempatan kebaikan tersebut? Kalau mengambil kira kata Sa'id Ibnul Musayyib itu tadi, bidayatul khair, permulaan kebaikan itu pada isyaknya. Sebab itu kalau mengambil hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebentar tadi, man qama, maknanya orang yang qiyam, menghidupkan malam Lailatul Qadar, bermula isyak saat lagi sampailah pagi. Maknanya orang yang istiqamah dengan isyaknya dari awal-awal Ramadan sampai habis Ramadan, walaupun dia tak buat tahajud, walaupun dia itu tidak bangun malam, banyak solatnya, namun dia mendapat tempias Lailatul Qadar pada peringkat awal. Kalau dia buat lebih, itu rezeki. Kalau tidak, dia sudah dapat. Namun inilah yang disebut hujung dia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. 2. Satu lagi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga sahabiah dia ini gelaran dia Ummul Mukminin, ibu kepada orang yang beriman. Sebab itu isteri-isteri Nabi bila Nabi wafat, tak ada seorang pun boleh berkahwin dengan isteri Nabi yang mulia. Sebab dia punya martabat macam ibu kita, Ummul Mukminin, ibu pada orang-orang yang beriman. Aisyah radhiyallahu anha
Dan antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Daripada 6 nama, Abu Hurairah, kedua Ibnu Umar, ketiga Anas bin Malik, keempat kita jumpa dengan nama Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ibnu Abbas, kemudian kita jumpa nama Jabir bin Abdullah. Daripada 6 sahabat ini, seorang saja muslimat, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, dia meriwayatkan 2210 hadis. Inilah isteri Nabi yang paling cerdik, yang paling banyak menyimpan khazanah-khazanah ilmu. Sebab tu terkadang apabila Rasulullah tidak ada di rumah, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hukum hakam, tentang sesuatu hukum, tentang sesuatu perkara. Aisyah radhiyallahu anha ini antara sahabat ataupun sahabiah yang banyak menghafaz hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut, dia juga isteri yang bersama Rasulullah, yang tinggal sebumbung dengan Rasulullah, dan meninggalnya Rasulullah dalam bilik Aisyah di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau aku tengok orang mati teruk nazaknya, aku tak merasa pelik, aku tak merasa cemburu, kerana Rasulullah meninggal di atas ribaanku, kepala Nabi di atas dada Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi wafatnya pun sakit. Nabi ketika nak meninggal dunia, nak wafatnya pun sakit. Maka aku tidak pelik kalau ada orang yang matinya sakit, sebab kita bukan Nabi, bukan maksum pun. Aisyah radhiyallahu anha menyebut dalam hadis ini dengan perkataan qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyi lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni bukan saja kita ni anak Nabi, isteri Nabi, kita sahabat Nabi pun, kalau kita duduk zaman Rasulullah, nescaya kita akan banyak bertanya kepada Rasulullah, kerana Rasulullah itu orang yang berhubung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Aisyah kata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, sekiranya aku tahu, aku jumpa malam Lailatul Qadar, aku jumpa Lailatul Qadar, bahawa malam ni malam Lailatul Qadar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa? Dia kata, ma aqulu fiha, aku nak baca apa? Aku nak minta apa? Aku nak pohon apa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kita Pak Imam baca itu tadi ditambah dengan Allahumma innaka afuun karimun, ditambah perkataan karimun. Dan dalam doa itu tadi, fa'fu anna, kerana kita ramai. Kalau seorang Nabi cakap pada Aisyah fa'fu anni, maka Nabi mengajar pada isteri dia pada malam kemuncak, malam yang paling penting dalam hidup kita, yang berlaku satu malam dalam 365 hari setahun. Nabi mengajar kepada isteri dia minta benda yang paling penting. Apa dia? Keampunan. Wahai Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampunkan, ampunkan aku. Dah berapa hadis? 3. Kemudian hadis daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Maknanya Abu Hurairah dalam membincangkan isu minta maaf, minta ampun, taubat pada Allah ini, dah 3 hadis lah masuk ni. Siti Aisyah 1, semua hadis sahih. Dan ketika mana sahabat dengar hadis ini, bagaimana Rasulullah dia panjat tangga mimbar 1, 2, 3, dia sebut amin, amin, amin. Lalu sahabat pun bertanya Rasulullah SAW, kenapa sebut amin, amin, amin? Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat dia kenapa dia sebut perkataan amin itu. Sahabat berkata, innaka sa'ital mimbar faqulta amin, amin, amin. Faqal anna Jibril alaihi salam atani faqal man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah qul amin faqultu amin. Ketika mana Rasulullah panjat tangga mimbar, tuan-tuan,
Dia sebut amin. Sahabat-sahabat bila tengok Nabi sebut amin, kenapa Nabi ni? Sebut lagi amin, kenapa Nabi ni? Sebut amin, kenapa Nabi ni? Apabila dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami dengar kau sebut amin, amin tu tadi? Nabi kata, ketika aku naik tangga mimbar, Jibril datang. Dan Jibril kata, man adraka syahra Ramadan. Kata Jibril, wahai Muhammad, siapa dia masuk bulan Ramadan, ujung dari Ramadan, falam yughfar lahu, lam, falam yughfar lahu, ujung Ramadan Allah tak ampunkan dosanya, fadakhalan nara, maka dia masuk dalam neraka, fa'ab'adahu Allah, dan Allah menjauhkan dirinya daripada rahmat dia. Allahu Akbar. Lalu kata Jibril, wahai Muhammad, aminkan doa aku. Qul amin. Nabi kata, faqultu amin, dan Nabi mengaminkan. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Permintaan malaikat tak pernah Allah tolak. Belum pernah berlaku dalam sejarah Allah menolak permintaan malaikat yang maksum. Yang kedua, permintaan Nabi Muhammad mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam. 4 hadis yang saya bincangkan itu tadi memberi tahu kepada kita, fokus kita dalam Ramadan, kita nak Allah ampunkan dosa kita, kerana sebelum daripada Ramadan proses pengampunan itu agak ketat. Ketika pintu syurga ditutup, pintu neraka dibuka, syaitan dilepas, Lailatul Qadar tak ada, doa mustajab bagi orang yang berpuasa. Satu, ketika nak puasa, berbuka, ketika bersahur. Benda ni gandaan dalam gandaan, bonus di atas bonus yang Allah berikan. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, bila cerita tentang puasa, dia mari 183 ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mari 184 jelas, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihi alquranu hudalina ila akhir ayat. Pasal Ramadan puasa. Mari 185 juga tentang puasa. Kemudian mari 186 seolah-olah cerita dia terkeluar sikit. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tiba-tiba Allah menyebut, wahai Muhammad, sekiranya hamba-hambaku bertanya kamu tentang aku, kamu beritahu fa inni qaribun, aku sangat hampir. Bila mari 187, dia balik cerita puasa semula. Dalam Ramadan ini Allah nak dekat dengan kita. Allah nak takwa tu apa? La'allakum tattaqun tu apa? Allah nak dekat dengan kita sebab dalam 194 Al-Baqarah Allah sebut apa? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kamu wahai orang yang beriman, sesungguh-sungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa, yang tadi duk pulun puasa itu tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala, dia nak kita dekat dengan dia. Tetapi berapa ramai yang faham perkara ini dengan cara menjauhkan diri daripadanya. Dan sebab itu Allah dia bukakan pintu rahmat, pintu taubat, dia suruh kita pulun ambil, tetapi mengikut syaratnya. Pertama, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa orang yang meminta. Satu, dia nak kita minta kat dia, menyungguh mintanya. Sebab itu cara Nabi menyungguh. Tengok Nabi bertaubat sehari berapa kali, beristighfar 70 kali. Satu riwayat 100 kali. Agak-agaklah Rasulullah yang begitu keadaannya, begitu cara beristighfarnya, tekun tak? Tekun.
Tetapi kita bila nak disuruh beristighfar sehari 1000 rasa berat. Kan? Istighfar ni tuan-tuan, astagfirullah ni 1000 ni tak sampai 15 minit pun. Kalau rasa berat, pecahkan dia. Pecahkan. Lepas satu solat 200. 5 waktu solat dapat 1000. Lagi ringan. 200 ni kalau kita istighfar ini tak sampai pun 2-3 minit. Nak sebutnya kita rasa berat istighfar. Nak dibandingkan istighfar yang kita rasa berat dengan dosa kita yang banyak, mana lebih berat? Dengan dosa kita yang banyak. Dalam keadaan itu pun kita diajar oleh Allah bersangka baik dengan dia. Ana inda zanni 'abdi bi. Aku berada di atas sangkaan baik hamba-Ku kepadaku. Nampak? Sehingga ditanamkan kepada kita oleh Rasulullah. Kalau kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus, syurga yang paling tengah, yang paling tinggi. Seolah-olah susunan syurga macam ni. Kanan kiri saya ni, kita naik ke atas. Naik, yang tengah atas tinggi ni Firdaus, yang paling tengah di antara syurga dia paling tengah dan dia paling tinggi. Kedudukan dia, kaifiat dia macam mana, wallahu a'lam bisawab. Tapi itulah hadis Nabi kata, kalau kamu minta syurga, berdoa minta syurga Firdaus. Sahabat-sahabat, kita ni nak minta syurga yang bawah pun segan. Tapi Nabi menyuruh kita bersangka baik. Sebab itu jangan kita mati malam ini sehingga kita sudah bersangka baik pada Allah. Allah ampunkan dosa kita, Allah nak berikan kita ganjaran, Allah nak bagi kita syurga. Kita kena bersangka baik, barulah kita mati. Dalam arti kata lain, Allah dah selesai, dah redha di atas apa yang kita lakukan. Bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sifat orang-orang yang beriman. Dalam keadaan banyak kita nampak hadis-hadis qudsi. Tadi hadis Abu Hurairah cerita orang tak boleh bertaubat mengulang dosa yang sama. Tetapi banyak hadis-hadis, lihat bagaimana Allah memberikan kepada kita satu semangat, iaitu bersangka baik di atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Yang mana ada sepotong hadis, hadis qudsi, aznaba abdun zamban thumma qala Allahumma firli zambi. Hamba-Ku berdosa, kata Allah. Lalu dia mengangkat tangan, wahai Allah, ampunkan dosaku. Qad ghafartu lahu, aku ampunkan dosanya. Yang kedua, hamba-Ku melakukan dosa lagi dan mengangkat tangan, wahai Allah, aku berdosa, ampunkan dosaku, aku ampunkan. Yang ketiga, dia buat dosa lagi, begitu seterusnya. Di hujung hadis ini, hadis qudsi, Allah menyebut, buatlah apa kamu nak buat. Nak sebutnya sifat manusia melakukan dosa. Dan pemurahnya Allah nak mengampunkan dosa. Allah tidak pernah merasa letih untuk mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Cuma hamba-hambanya terkadang merasa sombong ataupun merasa hebat untuk rujuk balik kepada Tuhannya. Dan bila mari Ramadan, dia nak kita rujuk balik padanya. Dalam keadaan inilah buah-buah daripada Ramadan, Allah lembutkan hati kita. Dalam keadaan itu penapisan berlaku. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengharamkan kita kebaikan. Sebagaimana disebut dalam hadis, man hurima khairaha faqad hurim. Disebut hadis yang lain, fahuwa mahrumun. Adapun orang yang diharamkan daripada mendapat tempias-tempias kebaikan Ramadan dan Lailatul Qadar, orang ini sebenarnya, kata Nabi, memang dipilih secara khusus untuk Allah kenakan dia kerana sikap dan sifat tak acuhnya dia, tak menyungguhnya dia dalam mencari keampunan. Ya Allah buka seluas-luasnya. Sebab tu pentingnya sangka baik. Imam Al-Ghazali sebut, ada seorang peminum arak. Bila dia mati, kampungnya seorang pun tak nak mandi, kafan solatkan dia. Lalu isteri dia ambil jenazah suami dia, diheret pakai stretcher, diheret sampai bertemu dengan seorang wali Allah.
Wali Allah ni ambil jenazah itu, dimandi, dikafan dan disolatkan. Apabila wali Allah itu solatkan jenazah, orang kampung datang pakak-pakak solat belaka. Habis urusan, wali Allah bertanya kepada perempuan ini, wahai fulana, apa amalan suami kamu? Kata isterinya, suamiku mana ada amalan, tuan pun tahu dia minum arak, mesti ada amalan. Semalam aku bermimpi ada seorang laki-laki yang meninggal, tak ada orang nak uruskan jenazahnya, ditarik, disorong oleh isterinya melalui jalan ini. Justru itu aku menanti kamu di sini. Bila aku melihat engkau dan jenazah suami engkau, aku yakin engkaulah orang yang datang dalam mimpiku semalam. Aku diminta untuk selesaikan jenazah ini. Apa amalan suami kamu? Lalu isteri dia kata, ada 3 perkara yang aku nampak suami aku ni baik. Yang pertama, dia minum arak, dia balik rumah. Dekat-dekat subuh, dia siap-siap pakaian dia, baju dia, dia pergi solat subuh berjemaah kat masjid. Orang minum arak pun solat berjemaah, tuan-tuan. Yang kedua, dia ini suka jamu orang makan, sedekah, walaupun dia susah. Sebab tu orang memberi ni bukan sebab kaya dah. Dia orang susah. Kan? Yang jual tanah kat saya ni, harga tanah tu 1.2 juta. Dia jual kat saya 300,000 je. Sebab apa 300,000 tuan-tuan? Sebab saya minta 300,000. Kalau saya minta RM10, mungkin dia jual RM10 tuan-tuan. Yang jual ni nak kat percaya buruk je. Orang susah. Tapi bila saya tanya, Haji tahu Haji rugi tak? Ustaz, seluah-luah hulu bernam, Ustaz pilih tanah saya nak buat madrasah, saya paling beruntung. Ini orang susah jiwa kaya, faham? Yang ketiga, kata isteri dia, suami aku ni balik minum arak, malam-malam dia merintih. Tengok sangka baik dia pada Allah. Dia sangka baik pada Allah. Ya Allah, aku minum arak. Ya Allah, aku bertaubat. Lepas tu aku minum balik. Ya Allah, aku tak berdaya, aku lemah. Aku bertaubat. Ya Allah, aku ulang balik dosa yang sama. Ya Allah, aku tak berdaya. Ya Allah, kalau aku mati malam ni, ya Allah, di penjuru, di sudut neraka manakah engkau akan letak aku, ya Allah? Dengan dosa aku minum arak, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Aku nak bertaubat, ya Allah. Tapi aku tak berdaya, ya Allah. Aku ulang balik dosa aku, ya Allah. Mari Ramadan aku ulang dosa aku yang balik. Lepas habis Ramadan aku ulang dosa aku. Ramadan aku mari masjid. Lepas tu aku ulang dosa aku. Mengulang-ulang dosa ini, walaupun tak baik dalam hadis Abu Hurairah tu tadi, jangan mengulang dosa yang sama setelah bertaubat. Tetapi rahmat Allah yang luas, Allah nak kita balik. Dalam erti kata lain, dia mengampunkan dengan sebab sangkaan baik dia pada Allah sebelum dia meninggal. Allah ampunkan dosanya. Pelacur bagi anjing minum arak, Allah ampunkan. Bagi anjing minum, pelacur bagi anjing minum, kehausan. Bila nampak anjing kehausan, dia ambil tudung dia, dia koyak, diikat kat kasut dia, dimasukkan telaga, bagi anjing minum dalam keadaan anjing itu hampir mati. Kada ayaqtulahu al-atash. Hadis Nabi yang sahih Abu Hurairah sebut bagaimana anjing itu hampir mati. Pelacur beri minum arak, beri minum air tersebut, pelacur itu diampunkan oleh Allah. Imra'atul mubisatun. Ada orang dah masuk dalam neraka dah jatuh hukuman dah. Lalu kata Allah kepada malaikat, masuk dalam neraka, tengok mana-mana hambaku yang ada iman sebesar zarah, sebesar biji sawi, keluarkan. Ketika keluar, hadis sebut humaman, hitam legam rentung. Bukan saja muka kulitnya, dalam keadaan kulit ahli neraka itu, dia punya tebal 3 hari perjalanan akhirat. Kulitnya rentung, dagingnya rentung, tulangnya hitam rentung. Humaman, macam arak ketika mana keluar dari neraka. Sebelum masuk dalam syurga, direndam dalam sungai namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Keluar menjadi kertas yang putih seperti mutiara yang cantik. Masuk dalam syurga Allah. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teruk sangat ke kita sehingga Allah tak ampunkan dosa kita? Sebab itu tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, saya kena pergi, saya ada program lain. Akhirnya semoga kita menyungguh di hujung daripada Ramadan ini untuk mencari keampunan dan sentiasa bersangka baik kepada Allah, bahawa Allah nak mengampunkan kita.
kita akan dapat tengok hasilnya nanti. Bila keikhlasan itu datang, Allah istiqamahkan kita kepada agamanya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.